Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada petang ini kita sambung lagi pengajian kita, iaitu tajuk pada petang ini, yang haram disebabkan hadas besar. Perkara-perkara yang diharamkan disebabkan hadas besar. Hadas besar ni apa dia? Janabah lah. Biasanya hadas besar ini disebabkan berjunub. Baik. Haram dengan sebab hadas besar itu adalah segala yang diharamkan dengan sebab hadas kecil. Kerana ia hadas besar ini lebih kuat daripada hadas kecil. Dalam pengajian yang lepas, hadas kecil ni kata dia apa dia? Iaitu haram disebabkan hadas kecil ni, iaitu sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, ataupun apa-apa yang dibangsakan kepada sembahyang. Apa dia? Apa-apa yang dibangsakan kepada sembahyang ni, seperti sujud tilawah, tak boleh. Tak boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian sujud syukur, tak boleh. Yang ketiganya membaca khutbah, tak boleh. Jadi maknanya, mana-mana sembahyang sama ada sunat ataupun fardu, sujud tilawah, sujud syukur dan juga khutbah tidak dibolehkan kerana ketiadaan air sembahyang. Apatah lagi apabila berjunub, lagi-lagi tak boleh. Baik. Haram disebabkan berjunub semua jenis sembahyang yang telah saya sebutkan tadi. Baik, kata dia, diharamkan kerana berjunub apa yang diharamkan disebabkan ketiadaan air sembahyang, iaitu yang keduanya tawaf. Oleh kerana tawaf tidak boleh dalam keadaan tidak ada air sembahyang, maka ketika mana berjunub juga tidak dibolehkan melakukan tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Begitu juga ketika ketiadaan air sembahyang, tidak boleh seorang itu menanggung akan Al-Quran ataupun membawa akan Al-Quran. Maka ketika mana berjunub, lagi-lagi tak boleh. Nak bawa Quran tak boleh, nak sentuh Quran pun tak boleh. Cuma ditambah lagi ketika mana berjunub, bukan setakat nak bawa Quran tak boleh, nak sentuh Quran tak boleh, bahkan membaca Al-Quran pun tidak boleh. Baik. Dia kata yang diharamkan disebabkan hadas besar ini, selain daripada apa yang telah saya sebutkan itu, yang keempatnya berhenti di dalam masjid. Berhenti di dalam masjid tidak boleh. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la uhillul masjidah. Kata Nabi, aku tidak menghalalkan akan masjid lihaidin, kepada mana-mana perempuan yang haid, wala junubin, dan juga kepada mana-mana orang yang berjunub. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43, Allah Taala berfirman, wala junuban, dan tidak boleh memasuki masjid ini, apatah lagi mendiami dalam masjid, orang-orang yang berjunub, illa abiri sabilin, kecuali orang yang lalu. Kalau lalu saja tak apa. Orang yang berjunub lalu saja, masuk pintu kanan, keluar pintu kiri, tak apa. Hatta taghtasilu, sehingga mereka itu mandi baru boleh. Begitu. Baik, yang keduanya, yang kelima. Yang kelima diharamkan kerana berjanabah, kerana berjunub ini, iaitu membaca Quran seperti mana yang telah saya ulaskan tadi. Bukan setakat membawa Quran tak boleh, bukan setakat menyentuh Quran tak boleh, bahkan membaca Quran tak boleh. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi,
La yaqra'ul junubu, orang yang berjunub tidak boleh membaca Quran. La yaqra'ul junubu, mana-mana orang yang berjunub tidak boleh dia membaca Quran. Walal haidu syai'an minal Quran, dan juga mana-mana perempuan yang haid tidak boleh membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Okey. Habis. Ini perkara-perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub. Jadi saya harap kepada sidang penonton semua dapat memahami dan dapat mengamalkan apa yang dipelajari pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang kita tahu itu, andai kata sebelum ini dilakukan oleh kita, hendaklah ditinggalkan. Jadi ilmu tujuannya bila kita tahu, hendaklah kita beramal. Dan sebelum tahu, hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan ilmu. Dengan cara kita belajar. Apa cara sekalipun untuk membolehkan kita dapat ilmu, kita kena usaha.